Niat untuk membantu bertukar hambar bila aku dan beberapa orang rakan aku seakan ditipu untuk datang ke sebuah rumah yang berpacak bendera putih. Itu sebenarnya bukanlah rumah yang dihuni oleh penghuni yang biasa. Rumah tu tinggal keluarga yang boleh kata tidak normal. Apa yang kami lalui di sana, aku tidak akan lupakan sehingga hari ini. Nama aku Sudin. Kisah yang aku akan ceritakan ni terjadi dalam lebih kurang 2-3 bulan yang lalu. Rata-rata di sini tahu tentang kempen bendera putih. Kepada mereka yang memerlukan bantuan, bolehlah pacakkan bendera putih di depan rumah. Dan kepada mereka yang berkemampuan untuk menolong, bolehlah ke sana dan memberikan bantuan. Selalunya bantuan dalam bentuk barangan dapur, perkakasan anak kecil, ubat-ubatan, ada juga yang memerlukan bantuan dalam bentuk wang ringgit. Walaupun kempen ini mendapat banyak reaksi dari pelbagai pihak dengan masing-masing ada pendapat diorang sendiri, tapi bagi aku dan kawan-kawan aku, kalau benda ni membawa kebaikan lebih dari membawa keburukan, apa salahnya kan? Jadi aku dan kawan-kawan aku akan minta derma, beli bakul makanan dan akan memandu ke kawasan-kawasan yang ada berpacak bendera putih ni. Dan kami akan agihkan kepada mereka yang memerlukan. Gerakan kami ini mendapat perhatian ramai kawan-kawan dan saudara yang turut sama menyumbang derma. Selain daripada derma, kami juga menerima banyak permintaan daripada mereka yang memerlukan bantuan. Mereka akan menghubungi kami sama ada dari social media ataupun WhatsApp, sebab aku ada tinggalkan nombor aku untuk mereka yang mahu menghubungi kami. Kami akan dapatkan maklumat, nama, alamat rumah dan juga nombor telefon. Sehinggalah ada suatu malam tu, aku mendapat WhatsApp dari seorang lelaki yang memperkenalkan diri dia sebagai Hamid. Di pesanan tu dia memaklumkan tentang sebuah rumah yang berpacak bendera putih yang terletak di sebuah kawasan estet lama. Katanya bendera yang dipacak di situ dari putih sudah bertukar ke kuningan. Lama sangat tak pernah orang datang berikan bantuan sebab jarang orang yang melalui kawasan tu. Kata Hamid lagi, di rumah tu ada tinggal sepasang suami isteri tua. Si suami terlalu uzur untuk keluar. Si isteri pula sakit. Diorang ada seorang anak lelaki, tapi anak lelaki mereka ni ada masalah kesihatan. Aku dengar Hamid kata ada masalah mental. Aku bila membaca kisah ni sudah tentu tergerak hati untuk pergi ke sana dan membantu mereka. Jadi aku maklumkan ini dengan kawan-kawan aku. Dan keesokan paginya, kami menjadikan rumah tu antara tempat yang akan kami kunjungi untuk memberikan bantuan. Keesokan paginya macam biasa kami akan berkumpul di rumah kawan aku namanya Jun. Di sana kami akan letakkan kenderaan dan semua akan naik van yang penuh dengan bakul makanan. Pagi tu kami akan finalize ataupun pastikan tempat-tempat yang kami mahu pergi. Dan salah satunya adalah rumah yang diceritakan oleh Hamid, rumah di estet lama tu. Hari ini kami ada 5 orang semuanya. Aku, Jun, Zila, Bunga dan Mike. Dipendekkan cerita, kami mulakan perjalanan pukul 8 pagi. Sehinggalah pukul 3 petang barulah tiba masa kami untuk mencari rumah yang diceritakan oleh Hamid. Aku tunjukkan alamat ni kepada kawan-kawan aku. Tapi tiada siapa yang tahu masuk ke rumah ni. Kami cari-cari di Google Map pun tak jumpa. Hampir saja kami berputus asa. Tapi aku tekad untuk cari juga rumah ni. Kawan aku lagi seorang, si Zila berjenaga, entah-entah di rumah hantu tak? Aku cakap, jangan macam tu. Orang minta tolong ni, kita kena cari juga. Hantu tak hantu belakang cerita. Kata aku tekad sambil aku scroll telefon cuba cari alamat yang diberi ni. Aku jeling jam tangan aku, dah pukul 4 ni. Memang tak ke mana kalau kami tak bergerak langsung. Aku cakap dengan kawan-kawan aku, tak apa, kita pergi je ke rumah berdekatan kawasan estet ni. Lepas tu kita tanya orang-orang di sana, mesti diorang tahu punya. Semua pun setuju dan destinasi kami ialah ke kawasan estet
yang diberikan di dalam alamat ni. Untuk masuk ke dalam kawasan ni satu hal juga, sebab jalan dia berliku. Sebab ni estet lama, mengikut cerita estet ni dah terbiar. Kawasan sekeliling dah jadi semak samun. Maka bergeraklah van kami menuju ke kawasan perkampungan di estet tu. Perlahan-lahan, van kami bergerak untuk melihat kalau ada orang kampung yang boleh kami bertanya, dan aku perasan ada seorang pakcik yang sedang duduk di balkoni rumah dia, sedang menghisap paip tembakau. Ke depan ke belakang, tubuh badan dia di atas kerusi malas. Kami tengok dia santai je. Berhenti di sini. Mari aku try turun, aku try tanya pakcik tu. Aku turun dari van dan tegur dia. Aku kata, "Assalamualaikum pakcik. Di mana rumah ni?" tanya aku sambil aku tunjukkan skrin telefon bimbit aku. Pakcik ni nampak sangat muka dia berubah garang sebab kena ganggu. Mata dia menjeling tengok aku sambil dia berdengus. Dia tanya aku, "Apa kau mau ha?" Dengan tersekat-sekat aku menjawab, rumah ni pakcik tahukah?" Sambil tangan aku tunjuk telefon aku kepada pakcik ni. Dia ambil telefon aku kasar-kasar. Lepas tu dia cakap, "Kacau lah kamu ni nak." Kata aku dalam hati, garang betul pakcik ni. Lepas tu dia tatap skrin telefon bimbit aku. Lama juga dia tengok skrin tu. Aku diam je. Sementara tu kawan-kawan aku dalam van tengok dari tingkap. Serius, lama pakcik tu tengok skrin telefon aku dalam 4-5 minit macam tu. Si Jun di dalam van dah tak sabar. Katanya dari dalam van, "Oi Din, apa hal lambat sangat?" Aku toleh dan jawab, "Sabarlah, sabar." Tiba-tiba, aku perasan mata pakcik tu membesar. Muka dia mula berpeluh. Tangan dia mula tergetar. 5 minit berlalu, aku diam. Pakcik tu pun diam. Yang ada hanyalah bunyi angin yang meniup dahan. Tiba-tiba keluar dari mulut pakcik tu, "Alana, pakcik tak pandai membaca sebenarnya." Astagfirullahalazim, pakcik. "Ya kak pakcik, habis tu kenapa sampai 5 minit tenung skrin tu?" Pakcik tu menjawab sambil tersenyum malu. Pakcik malu lah nak. Pakcik dulu belajar membaca sampai huruf F je. Dalam jawi pakcik handal. Aku minta balik telefon aku dan aku cakap, "Tak apalah pakcik, kalau macam tu saya tanya jiran pakcik lah." Kata pakcik tu lagi, "Tak payah. Kalau aku belajar sampai huruf F, diorang semua sampai D je. Tak apa. Kau cari rumah besar kan kau cakap tadi. Rumah yang kau cari tu mungkin rumah yang jauh masuk ke dalam estet. Masuk ke sana, ikut jalan ni." Sambil tangan dia menunjuk sebuah jalan lama yang masuk ke dalam belukar. Aku cakap, "Ya kak pakcik, terus masuk ke sini ya." Sambil tangan aku menunjuk arah yang sama. Dia jawab, "Ya." "Tapi kamu buat apa ke sana?" tanya dia. Aku pun jelaskan niat kami ke sana. Aku jelaskan panjang lebar dari aku dapat mesej si Hamid sampailah kisah yang diceritakan pasal 2 orang tua dan seorang anak lelaki mereka di sana. Lepas aku jelaskan tu, aku perasan pakcik tu diam. Dia tengok aku dan kami terdiam berdua. Aku kata dalam hati, kenapa pakcik ni tak ada respon pula? Aku dah jelaskan panjang lebar tadi. Aku pun tanya, kenapa pakcik diam? Jawab pakcik ni, "Alana, pakcik ni ada masalah pendengaran sikit lah." "Alamak," kata aku dalam hati. Aku dan kawan-kawan aku dalam van semua tepuk dahi. Ada yang tergelak dengan gelagat pakcik ni. Pakcik ni pula gelak-gelak macam senaja aja kenakan aku dari tadi. Apa asal tak cakap dari tadi yang dia tak dengar apa yang aku cakap? Tapi tak apalah. Dia pun dah bantu tunjuk jalan. Aku pun cakap, tak apalah cik. Terima kasihlah, kalau macam tu saya gerak dulu, dah lewat ni." Jawab pakcik tu, iyalah. Sambil dia tersenyum. Aku masuk ke dalam van, habis aku digelakkan oleh kawan-kawan aku. Tapi tak apa, jalan dah kami jumpa, sekarang tinggal cari rumah tu lagi. Van pun dipandu masuk ke dalam ladang estet getah tu. Memang agak mencabar masuk ke sini. Aku tengok jam dah pukul 5. Aduh,
Kejap lagi gelap ni, kita kena cepat, kata aku dengan kawan-kawan aku. Tiba-tiba, Jun berkata, tu nak rumah estet tu. Kami semua tengok dan menarik nafas lega. Akhirnya kami jumpa juga. Tapi masalahnya di depan rumah ni ada satu pagar besar. Besar sangat, macam rumah orang kaya tu. Malah rumah ni terletak di dalam sebuah kawasan berpagar yang sangat luas. Tapi macam keadaan rumah ni tak terjaga dan kami perasan memang ada bendera putih yang nampak kekuningan terpacak di tingkat kedua rumah. Di sinilah kami yakin memang ada orang meminta bantuan. Kami berhentikan van di depan pagar rumah tu. Aku cakap dengan kawan-kawan aku, rasanya kita berhenti di sini. Lepas tu kita masuk jalan kaki pergi ke depan rumah. Yalah, kami semua pun takut kalau-kalau dituduh menceroboh. Jadi aku, Jun dan Zila turun. Mike dan Bunga pula di dalam kereta. Jadi kami bertiga mengangkat bakul makanan dan masuk ke perkarangan rumah dan pergi ke depan pintu rumah. Aku rasa pelik sebab kenapa rumah ni gelap? Macam tiada orang di sini. Aku ketuk pintu rumah dan bagi salam. Ketiga-tiga kami berdiri di depan rumah. Tiada orang menjawab salam kami. Kami berpandangan sesama sendiri. Aku cuba kali yang kedua, aku ketuk, tak ada juga. Jun cakap, Din, kau try last. Kalau tak ada juga kita caw dari sini. Aku rasa dah seram ni. Zila pun cakap benda yang sama. Aku angguk dan sebelum aku sempat mengetuk pintu, pintu terbuka. Kami berpandangan lagi dan aku cuba bagi salam. Aku cuba panggil sesiapa yang ada di dalam rumah tu, tapi salam aku masih tidak disahut. Aku pun cakap, kami datang nak bagi sedikit sumbangan. Kami nampak bendera putih terpacak di atas, kata aku, harap-harap sesiapa di dalam tu dengar. Tiba-tiba aku terdengar ada suara orang batuk dari tingkat atas. Aku tengok Jun dan Zila. Aku tanya, kamu dengar tu kan? Dua-dua mengangguk. Lepas tu aku dengar suara dari dalam rumah. Masuklah. Masuk. Kami bertiga masih tercegat di depan pintu rumah. Aku melangkah masuk ke dalam. Zila cakap, kamu yakin kan ni nak masuk ke dalam? Aku tunggu di luar lah. Kamu masuk, aku rasa seram lah. Aku dengan Jun mengangguk tanda faham dan melangkah masuk ke dalam. Setibanya kami di dalam, tiba-tiba pintu di belakang kami tertutup. Kami berdua terkejut. Barang-barang di tangan terhempap ke lantai dan kami cuba meluru untuk buka pintu tu. Tak dapat. Pintu tu terkunci rapat. Zila di luar dah menjerit dan berlari balik ke van. Sementara Bunga dan Mike yang melihat kami dari jauh terkejut dengan apa yang terjadi. Bila kami cuba untuk membuka pintu tu, tiba-tiba kami terhidu. Bau yang sangat-sangat busuk. Bau tu datang dari seluruh rumah. Lepas tu kami terdengar orang berlari dari tingkat atas sambil ketawa dari hujung koridor ke hujung koridor. Aku dengan Jun dah panik. Alamak, mati. Rumah apa ni? Kata Jun sambil dia panik. Kelang kabut tangan aku menarik tombol pintu tapi tak juga terbuka. Tiba-tiba kami terdengar bunyi tapak kaki turun dari atas rumah. Bunyi tapak kaki itu melangkah turun. Aku dan Jun beranikan diri untuk menoleh apa benda yang turun dari tangga tu. Sehinggalah kami nampak seorang lelaki tua yang kepalanya berlumuran darah. Selangkah-selangkah dia turun. Tiba-tiba kami dengar di tingkat 2 ada seseorang yang berlari dari hujung ke hujung meluru ke tangga seakan mengejar lelaki tua tadi sambil dia menjerit, "Kau mahu ke mana, ha?
Dia tarik lelaki itu dari belakang dan mengheret lelaki itu naik ke atas sambil dia ketawa. Lelaki tua yang diheret tadi menjerit, melolong, meminta tolong. Aku tengok Jun dah terketar-ketar badan dia. Apa benda yang jadi di rumah ni? Masa tu aku tak tahu apa yang akan jadi dengan kami. Kami masih lagi berdiri di depan pintu rumah yang terkunci. Siapa orang tua tu? Siapa lelaki yang tarik dia tadi? Kenapa dia melolong meminta tolong dan kenapa kepala dia berlumuran darah? Tiba-tiba, sekali lagi, kami terdengar bunyi orang berlari dari atas, kali ini turun ke tangga dan meluruh ke arah kami dengan membawa sebilah pisau. Sambil dia menjerit, kami apa lagi? Sebelum dia sempat turun ke bawah, kami berlari menuju ke arah dapur. Masuk je kami ke dapur, kami tutup pintu dan kunci. Lelaki yang mengejar kami itu menghempap-hempap pintu, cuba untuk membuka. Di dapur kami cuba mencari kalau ada jalan keluar. Habis semua benda kami langgar, berjatuhan semua barang. Aku kata dengan Jun, habislah kita Jun. Jun cakap dengan aku, aduh Din, rumah apa kau bawa kita masuk ni Din? Tiba-tiba kami terdengar ketukan dari tingkap. Kata aku dalam hati, aduh apa lagi ni? Takkanlah diorang ada di luar rumah juga. Macam mana kami nak keluar? Dalam rumah ada, luar rumah ada. Lepas tu kami terdengar suara seorang lelaki. Oi, apa kamu buat di dalam tu ha? Itu suara pakcik tadi yang kami tanya arah tadi. Kami perasan tangan dia ada sebatang kapak. Jun pun jerit, pakcik tolong, ada orang gila dalam rumah ni. Pakcik tu jawab, kejap. Dia jawab santai je. Padahal aku dengan Jun dah takut gila dalam ni. Dia hancurkan tombol pintu dapur dengan kapak yang dia pegang tadi. Maka terbuka luaslah pintu tu. Apalagi kami cabut, kelang kabut lari keluar dari situ. Kami bertiga berlari masuk ke dalam van. Bila kami masuk dalam van, kami terdengar gelakan seorang lelaki yang keluar dari rumah tu. Van kami pula undur dan pecut keluar dari situ. Aku tanya pakcik tu, pakcik, kenapa pakcik di sini? Dan apa benda dalam rumah tu cik? Jawabnya, bila pakcik tak nampak kamu keluar dari lorong tu, pakcik tahu ada sesuatu yang tak kena. Itulah pakcik datang. Yang kamu bodoh-bodoh pergi masuk ke sana kenapa ha? Kami semua terdiam ditengking oleh pakcik tu. Sementara aku dan Jun masih lagi terkejut dengan apa yang jadi. Bunga dan Zila dah menangis ketakutan. Pakcik itu terus menyuruh kami laporkan apa yang jadi dengan pihak polis. Bila siasatan dibuat, barulah kami tahu kisah sebenar. Rupa-rupanya, rumah tu memang dihuni oleh 2 orang tua dan seorang anak lelaki mereka. Tapi, anak lelaki dia ada masalah mental. Yang memanggil kami adalah anak lelaki dia. Anak lelaki dia ni kadang-kadang okey, kadang-kadang tidak. Dan kami dapat tahu memang niat anak lelaki dia tu untuk mendapatkan bantuan. Tapi masa kami pergi ke sana, masalah mental anak dia makin teruk. Dia mengurung ibu bapa dia di bilik atas. Dialah orang yang ada masalah mental ni tak tahu apa yang diorang buat. Dan semenjak lockdown ni, memang 2 orang tua tu dikurung. Sedih juga kalau aku fikir nasib diorang sekeluarga. Pihak polis telah menyerbu rumah tu dan menyelamatkan 2 orang tua dan lelaki tu telah ditahan di hospital sakit jiwa. Pihak polis menyuruh kami untuk merahsiakan perkara ni untuk menjaga nama baik mereka sebab dengar-dengar dorang ni dahulu adalah sebuah keluarga yang terhormat. Siapa yang sangka kalau lihat rumah ni, diorang memang orang senang. Hidup macam roda kan, sekejap kau di atas, sekejap kau di bawah. Hari ni, aku dan kawan-kawan aku masih lagi giat membantu mereka yang memerlukan bantuan. Insiden ni tidak melunturkan semangat kami dari mengagihkan bantuan. Cuma lepas ni kami akan semak betul-betul alamat yang akan kami kunjungi. Dan itulah kisah yang aku lalui berkenaan sebuah
rumah estet yang berpacak bendera putih.